Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke MA Channel. Anda bersama saya, Encik Muhammad Azhiruddin bin Sahudin, pensyarah bagi program Diploma Kejuruteraan Elektrik, Tenaga Hijau, Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Politeknik Morison. Untuk subjek DEC 20012, iaitu Fundamental Programming, saya telah terangkan sebelum ni berkenaan Chapter 3 Part 1. So, untuk kali ini, saya akan terangkan berkaitan dengan Chapter 3 juga, tapi Part 2. Untuk part 2 ni saya akan terangkan berkaitan dengan penggunaan if-else statement di dalam pengatur caraan. So tanpa buang masa, kita teruskan kepada video yang telah saya sediakan untuk konten kali ini. Tapi pada yang baru menonton video saya ini, jangan lupa like, share, subscribe, tekan butang loceng untuk dapat segala maklumat terkini, video-video yang saya akan update dalam channel saya ini. Okey? So tanpa buang masa, kita tengok pada video yang telah saya sediakan untuk penerangan kali ini. Jom. Okey, so kita teruskan dengan part kedua untuk chapter 3. So yang lepas saya dah sentuh part pertama. So kita sentuh pada chapter 3 untuk kali ini. So untuk chapter 3 saya akan masuk pada if-else selection statement ataupun selection berganda. So kita akan tengok apa yang dikatakan dengan if-else selection statement. Ia akan membenarkan pengatur caraan yang dihasilkan ataupun program yang kita hasilkan dapat menentukan dalam dua keadaan. Itu yang dikatakan selection berganda. Dua keadaan di sini adalah condition dia sama ada true ataupun false. So ketika ini dia membenarkan program menentukan tindakan untuk true dan untuk false. Apa tindakan yang nak diambil berdasarkan set masa pengatur caraan yang telah kita buat tersebut. Okey. Di paparan ini menunjukkan bagaimana kaedah untuk kita menulis format if-else selection statement dalam pengatur caraan kita. So kita letak if di atas statement yang kita nak letak, condition dia, dan sekiranya else ataupun bahasa Melayu dia jika, terus next condition kita akan letak. Okey, seterusnya kita akan tengok contoh bagaimana kita nak design flowchart bagi if-else selection statement. Contoh yang diberikan di sini adalah student will get lulus baik if the CGPA is 2.00 and above for S lulus bersyarat. So kita akan tentukan macam mana keadaan ini berlaku. So kita mulakan dengan begin ataupun setengah reka bentuk ataupun design bagi flowchart ni dia ada tulis start dan finish ataupun start end. Macam-macam lah, tak kisah mana pun. Yang penting mesti ada mula dan mesti ada di akhir ni situ. So pada reka bentuk pada berikutnya dia akan lalu pada satu proses di mana CGPA besar ataupun sama dengan kosong. Sekiranya CGPA yang dimasukkan oleh pengguna besar atau sama dengan 2, dia akan terus kepada lulus baik. Akan tetapi sekiranya CGPA ataupun nilai CGPA yang dimasukkan oleh pengguna kurang atau tidak sama dengan 2.0, maka dia akan pergi pada pilihan no situ. Okey. Dia akan pergi pada pilihan no. Daripada pilihan no tersebut, dia akan tulis dulu bersyarat. Dan setelah melalui peringkat tersebut dan dua-dua ni akan bertemu semula pada laluan sama. So dan terus program kita akan berakhir. Okey, faham So kita akan tengok mana-mana contoh lagi ya. Okey, kita tengok contoh macam mana output yang kita akan dapat sekiranya kita menggunakan if-else segment ni. So daripada sini awak dapat perhatikan yang pertama dia guna float CGPA. So bila gunakan float mesti ada melibatkan nombor dengan titik perpuluhan. So sini dia akan menggunakan nombor titik perpuluhan. Pada peringkat awal program dijalankan, paparan pada monitor kita ataupun pada keluaran kita akan dapat please enter CGPA. So program meminta kita selaku pengguna untuk memasukkan nilai CGPA. Dan nilai CGPA itu akan disimpan pada lokasi yang ditetapkan. So pada peringkat awal program ini dia akan mempaparkan please enter CGPA. Okey, di sini kita sebagai pengguna perlu memasukkan nilai CGPA yang nak dimasukkan ke dalam sistem. So di sini saya ambil contoh kita memasukkan 1.85. 1.85 ni dimasukkan oleh pengguna seperti dalam box hitam ni. Okey, setelah nilai dimasukkan oleh pengguna, pada peringkat seterusnya, pada baris yang keempat, program akan mula membandingkan nilai yang dimasukkan oleh pengguna
dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam program tersebut. Sini awak nampak lihat pada baris keempat, if CGPA besar atau sama kosong, paparan pada keluaran akan terhasil lulus baik. Akan tetapi, jika ataupun else itu, jadi keluaran yang akan dihasilkan adalah lulus bersyarat. So kita akan tengok sini ya. Okay, else ini dia akan scan satu-satu dan dia akan dapati syarat yang terakhir ditepati berdasarkan nilai CGPA yang dimasukkan oleh pengguna. Sebab nilai yang dimasukkan adalah 1.85 kurang dan tidak sama dengan 2.00. Okey? So kita tengok pada contoh yang kedua sini, terdapat perbezaan sini. Nombor yang akan dimasukkan adalah bukan daripada nombor yang melibatkan titik perpuluhan. So dia melibatkan nombor selain titik perpuluhan lah. So sini pada baris pertama INT result, seperti saya kata tadi, tidak melibatkan titik perpuluhan. So setelah kita isytiharkan nombor yang dimasukkan adalah bukan titik perpuluhan, paparan yang akan dipaparkan pada pengguna adalah please enter result. Seperti box sebelah sini ya. Okey, setelah please enter result, pengguna akan memasukkan satu nilai, iaitu 89. Okey, saya ambil contoh sini 89. So, daripada nilai yang telah dimasukkan oleh pengguna ataupun kita, komputer akan membuat perbandingan dengan syarat yang pertama, iaitu syarat yang pertama, if result besar sama dengan 5, sekiranya result besar atau sama dengan 55, dia akan menghasilkan keluaran pass dan congratulation, tahniah, dan sekiranya nilai yang dimasukkan oleh pengguna kurang daripada 55, jadi dia akan menghasilkan nilai fail dan luck in the receipt. So sini bapak dah tahu nilai dia 89, jadi tak langsung dia memenuhi syarat yang pertama, iaitu besar ataupun sama dengan 55. So dia akan pass, dia akan keluarkan paparan yang pertama, pass ataupun lulus, dan paparan yang kedua situ congratulation. Faham mudah saja, tak susah. Melalui kaedah ini dia membenarkan program yang kita hasilkan ataupun pengatur cara yang kita hasilkan membuat perbandingan dua nilai, seperti yang saya cakap awal tadi lah. Dia akan membuat perbandingan true ataupun false, condition mana dia nak pakai. So sebab kita gunakan if, condition pertama, syarat pertama, else, syarat yang kedua. Okey, selesai ya. Kita faham apa itu is, else, selection statement. So kita akan tengok if, else juga, tapi dalam bentuk rangkaian. Rangkaian yang panjang. Sini kita akan tengok if, else, chain. Ia digunakan untuk membuat pelbagai pilihan berdasarkan kepada beberapa syarat ataupun condition. Tadi condition kita ambil dua je. Ini melibatkan lebih daripada dua condition. Sekiranya terdapat salah satu condition yang disenaraikan tersebut menepati input yang telah diberikan oleh pengguna, condition-condition yang lain terdapat di dalam program atau atur cara kita hasilkan tidak akan diambil kira. Contohnya di sini adalah sekiranya input yang pertama yang dimasukkan oleh pengguna telah memenuhi condition yang pertama yang ditetapkan oleh programming, so condition-condition lain yang ditetapkan yang terdapat di dalam programming kita tidak akan ambil kira. Contoh kita tetapkan 4 condition. Input yang kita bagikan, komputer program akan baca condition pertama. Okey, dia false, so dia akan pergi pada condition kedua. Apabila pergi pada condition yang kedua, dia memenuhi condition kedua, jadi secara langsung dia terus jump pada result dia saja. Jadi dia tak akan baca condition yang ketiga dan tidak baca condition yang keempat. Itu yang dikatakan if, else chain ni. Jadi akan sekiranya dapat satu condition yang dia memenuhi, berdasarkan input diberikan, condition yang selepasnya terus tidak akan diambil kira. Sebelah sini merupakan contoh macam mana kita buat penulisan untuk if-else chain sini. Kita tengok contoh sini. Nak faham ni kita kena tengok contoh. Programming ni tak ada lain. So tengok sini, baris pertama INT result. So nombor seperti saya kata tadi, sekiranya INT nombor yang akan dimasukkan oleh pengguna adalah merupakan nombor yang tidak melibatkan titik perpuluhan. So tindakan pertama yang akan dilakukan oleh program kita adalah memberi paparan kepada kita, iaitu please enter result. So daripada sini kita dikendaki memasukkan result, sebarang result lah, apa-apa. Okey. So pada baris yang ketiga dia akan baca result yang dimasukkan oleh pengguna. So nilai yang dimasukkan oleh pengguna adalah 68. Jadi result yang berikan 68 akan dibaca baris by baris oleh programming, sama ada input yang diberikan oleh pengguna memenuhi salah satu syarat. Sekiranya penuh je syarat pertama, terus dia habis. Habis ni macam ni kita akan tengok. Okay, so dia akan baca baris yang keempat, if result besar atau sama dengan 80, dia akan
terus kata pass, grade A. Tapi kalau waktu sini, ini 60, nilai saya masukkan sini, nilai 68 merupakan satu nilai yang kurang daripada 80. Jadi secara tak langsung dia tak akan memenuhi condition yang pertama. So, dia akan baca condition yang kedua. Else if result besar ataupun sama dengan 70. Secara ini tetap juga tak memenuhi condition yang kedua. So, dia akan pergi pada condition yang ketiga. Ini saya kata tadi. Dia akan pergi satu. Okay, dan kita tengok sini. Else if result besar atau sama dengan 55, jadi dia memenuhi condition yang ketiga. Jadi result paparan yang akan dipaparkan kepada pengguna adalah passes grade C. Jadi dia takkan go through pada else yang terakhir situ sebab dia telah memenuhi syarat yang ketiga. Okay, so seterusnya kita akan tengok nested if else selection statement. Ia merupakan satu statement yang bersarang. Apa yang dikatakan bersarang sini? Ia merupakan satu selection statement yang mengandungi pernyataan tunggal ataupun rangkaian-rangkaian condition yang di mana mengandungi juga if else statement di sini. Bagi menentukan pairing if else yang mana bersesuaian untuk digunakan. Untuk kaedah ini kita akan menggabungkan pilihan ataupun if else-nya. Kita akan menggabungkan condition-condition lain. Kita akan menggabungkan condition dengan condition yang berhampiran dengannya. Melainkan pasangan paling hampir yang kita gunakan tersebut telah digunakan oleh pasangan yang lain. Agak pening situ. So kita tengok contoh. Bila tengok contoh, insyaAllah awak akan faham. Pening kan? So sini kita akan tengok contoh supaya awak nampak lebih jelas bagaimana fungsi statement ni kita gunakan dalam sesuatu program kita. Okay, ini merupakan kaedah macam mana kita tulis nested if else selection statement ini. Nampak situ banyak pilihan-pilihan yang kita letakkan ataupun condition kita letakkan sebagai pilihan kepada program yang kita hasilkan. Kita tengok contoh sini. If jawatan sama dengan Profesor Madya, dan daripada if tu terdapat satu lagi if pasangan. If khidmat besar ataupun sama dengan 5, dia akan menghasilkan naik pangkat ke profesor. Ataupun sekiranya tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan, jawatan dia Profesor Madya tapi tidak memenuhi syarat khidmat lebih daripada 5 tahun, lebih atau sama dengan 5 tahun, so dia akan menghasilkan pernyataan perlu lebih banyak penyelidikan dan penerbitan. Okey, so itu sekiranya jawatan yang dimasukkan ataupun input yang dimasukkan oleh pengguna adalah Profesor Madya. Bagaimana jika maklumat yang dimasukkan oleh pengguna bukan Profesor Madya? So dia akan pergi pada else. Tadi yang pertama dia pergi if, dan ini sekarang dia pergi else. So dia akan menghasilkan paparan perlu menjawab jawatan Profesor Madya dahulu. So kita nak lebih jelas, kita akan tengok contoh dia pula. So kita tengok contoh sini. Integer number 1, number 2. So bila integer kita akan gunakan satu nombor bukan melibatkan titik perpuluhan. Tak ada 5 point something ke apa, tak ada. Dia satu nombor tanpa titik perpuluhan. So paparan yang akan dipaparkan oleh program kita kepada pengguna untuk kita masukkan maklumat, masukkan data. So please enter 2 integer. So dia perlu masukkan 2 integer sebab kita telah isytiharkan tadi yang awal int number 1, int num1 dan int num1 dan num2. So nombor kita masukkan akan disimpan pada lokasi num1 pada kita punya memory dan num2 pada nombor yang kedua. So pada peringkat ini paparan yang kita akan dapat ataupun yang akan dipaparkan kepada pengguna adalah please enter 2 integer. So sini saya masukkan 2 nombor sini, iaitu nombor 5 dan 5. Nombor pertama 5 dan nombor kedua 5. So nombor ni akan di-scan oleh program kita dan akan disimpan pada lokasi yang telah ditetapkan. So program akan membaca baris yang keempat, akan membuat perbandingan. Ini syarat yang pertama. If number 1 besar kurang ataupun sama dengan number 2, dia akan terus pergi pada baris yang kelima. Sikit, okay. So dia akan scan. So sini saya masukkan 5-5. So secara langsung dia akan terus go through kepada baris yang kelima. Tapi sekiranya nombor kita masukkan, 2 nombor kita masukkan ni tak sama. Contoh kita masukkan nombor pertama 10, nombor kedua kita letak 3. So program akan terus jump kepada baris yang ke-9 program kita. Sini dia akan terus kepada baris yang kelima. So dia akan dapati, dia akan ikut, tengok pula sama ada number yang kita masukkan, number 1 dan number 2 yang kita masukkan tersebut. Nombor 2 yang kita masukkan, terdapat perbezaan. Itu perlu syarat pertama kita letak sini, condition pertama, nombor 1 perlu kurang daripada nombor 2. Dan semestinya bukan sebab nombor yang kita masukkan sama, 5-5. So secara langsung dia takkan keluarkan paparan
seperti pada baris yang ke-6. So dia akan terus kepada condition baris yang ke-7. Setelah dapat perbandingan, nombor 1 dan nombor 2 sama. Dari mana tak dapat perbezaan, tak sesuai pada condition pada baris ke-5. So dia akan terus kepada baris yang ke-7. So paparan yang akan dihasilkan 5 sama dengan 5. So maknanya kan nombor 1 yang kita masukkan sama dengan, okey, dah nampak macam mana kaedah kita tulis, macam mana kita design kita punya flowchart dan macam mana output akan dihasilkan. So, ni task pertama yang perlu anda buat dan jawab pada comment box kat bawah adalah saya nak macam mana awak dapat output dia. So, awak kena nyatakan situ enter a number between negative 10 dan 10. 2 titik tindih, apa hasil dia? So, input yang kita masukkan adalah 6. So, dia akan baca condition yang mana? Condition pertama ataupun condition kedua. Itu output saya nak. Saya nak paparan yang mana satu? Sama ada nombor positif ataupun nombor negatif. Atau tu task yang pertama. Manakala task yang kedua pula, satu lagi input tapi melibatkan nombor negatif. So, benda yang sama, awak kena hasilkan, kena nyata dalam comment box bawah, kena tulis enter a number between negative 10 and 10. 2 titik tindih situ. Input kita masukkan 2, so dia akan hasilkan, keluaran yang akan hasilkan adalah pada condition pertama ataupun condition kedua. Okey, itu task yang kedua. Faham apa yang telah saya terangkan berkaitan dengan nested if-else selection statement. Tergulung lidah saya nak sebut. Okey, so ini task yang ketiga. Pertama tadi pada if-else selection statement saja. Ini pada nested if-else selection statement. Ada 2 task lagi. So saya pesan ada 4 task. Ini task yang ketiga. Saya nak awak paparkan keluaran yang akan dihasilkan dan condition mana yang akan dibaca oleh program berdasarkan input yang telah diberikan pada arrow oranye di atas, itu nombor 6. So choose an option. So kita masukkan nombor. So condition mana yang akan dibaca. So awak kena nyatakan di situ. Dan task yang terakhir untuk chapter 3 adalah output juga, tapi satu program yang lain sikit, tapi masih dalam nested if else selection statement. Itu apa output yang akan dihasilkan. Sini komputer tidak akan membaca masukan yang akan diberikan oleh pengguna, tapi daripada program kita hasilkan, kita telah tetapkan nilai. Berapa nilai yang kita telah kita terus masukkan dalam program kita. So saya nak apa output yang akan dihasilkan oleh paparan kita pada box hitam ni, tetapi awak kena tulis pada comment box di bawah. 4 je task yang kena awak buat untuk kali ini. Boleh kan? Okey, faham ya untuk penerangan kali ini. Seperti biasa, pada pelajar-pelajar saya, jangan lupa jawab exercise yang telah saya berikan dan sertakan pada komen box di bawah. Tulis nama, nombor daftaran anda dan beserta jawapan anda pada komen box. Dan seterusnya, jangan lupa scan QR code di sebelah ni. Sebagai pengesahan, anda telah menghadiri kelas pengajaran saya secara video di YouTube. Okey? Okey, itu saja penerangan video untuk kali ini. Ini siri kedua. So, ada satu lagi siri, chapter 3 yang saya akan terangkan dalam konten yang akan datang. So, saya harap penerangan ini dapat memberikan sedikit pemahaman pada anda bagaimana kita nak gunakan if-else statement di dalam pengaturcaran kita. So, sekali lagi kepada semua, jangan lupa like, share, subscribe. Tekan butang loceng untuk mendapat maklumat-maklumat terkini berkaitan dengan video yang saya akan update dalam channel saya ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Kita akan bertemu dalam konten-konten yang lain. Assalamualaikum.